Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengerusi bersama dengan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur, Tuan Imam, Tuan Bilal, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, dan tak dilupakan kepada para pelayar yang menonton melalui siaran Facebook Live Masjid At-Taqwa Taman Tun Dr. Ismail. Yang menonton dari barat, kita doakan moga mendapat berkat. Yang menonton dari timur, kita doakan moga terus makmur. Yang melayari dari utara, kita doakan moga terus sejahtera. Yang melayari dari selatan, kita doakan keampunan dan keberkatan, insya-Allah. Kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Kira-kiranya pertemuan kita pada malam ini pertemuan kali yang ke-8 dalam siri kuliah pengajian berkitab kita daripada kitab 77 cabang iman menurut Al-Quran dan Al-Hadis, yang kita mulakan pengajian kita ini tepatnya pada tarikh 2 Oktober 2021 dan hari ini 1 Oktober 2022. Dah 1 tahun, lengkap dah 1 tahun, dan kita telah berjaya adakan sebanyak 8 pertemuan dalam kuliah kita ni sebulan sekali. Maknanya dalam tempoh setahun tu ada 4 kali yang kita tak dapat adakan kuliah. Boleh jadi kerana ada kursus, ataupun anak ada di luar kawasan, ataupun cuti sempena Ramadan, kuliahnya bagai-bagai. Tapi ala kulli halnya, ulang tahun yang pertama kuliah pengajian berkitab kita ini, tahun yang pertama kita telah berjaya adakan sebanyak 8 pertemuan, dan insya-Allah tahun yang kedua kita kalau boleh kita cuba perbanyakkan lagi dalam kuliah begini, insya-Allah. Kira-kiranya pertemuan kita kali yang ke-8 pada malam ini, kita akan sambung sikit pada cabang iman yang ke-9 yang kita berhentikan pada pertemuan yang lepas, dan kita akan masuk pada cabang iman yang ke-10 nanti, insya-Allah. Bagi yang ada kitab, kita buka pada muka surat yang ke-8 dalam kitab kita. Kita sambung sikit pada cabang iman yang ke-9, iaitu beriman bahawa tempat tinggal dan kembali orang mukmin itu adalah syurga, dan golongan kafir itu adalah neraka. Pada pertemuan kita yang dulu, kita dah bahaskan syurga tu macam mana. Pintu syurga ada 8. Nama-nama syurga dan tingkatan-tingkatan syurga juga kita jelaskan. Syurga ni dia ada banyak. Ada syurga Firdaus, itu yang paling tinggilah. Tapi di bawahnya ada syurga Adnin, syurga Ma'wa, syurga Na'im, syurga Darussalam, syurga Darul Maqamah, bagai-bagai kita dah sentuh pada pertemuan kita yang lepas. Tetapi oleh kerana waktu yang terbatas, pada pertemuan yang lepas kita tidak sempat menyentuh tentang tempat kembalinya orang yang kufur kepada Allah Ta'ala itu adalah neraka. Ini kita sentuh sikit cabang iman yang ke-9. Kemudian kita akan masuk pada cabang iman yang ke-10, iaitu beriman bahawa wajib mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, bila kita cerita tentang neraka, maka neraka juga dia ada grade dia. Dia ada tingkatan dia. Ataupun kita sebut dengan istilah dia ada pangkat dia. Yang biasa kita dengar, neraka yang paling dahsyat, yang pangkatnya paling tinggi, grade-nya paling tinggi, neraka Jahannam lah. Tapi sebenarnya di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala rakamkan neraka ni ada banyak. Jumlahnya ada 7. Ada 7. Macam syurga dia ada tingkatan,
Neraka pun dia ada tingkatan dia. Kalau kita yang kerja kerajaan pun ada grade dia, kita kan ada tingkatan dia. 41, 44, 48, 52, 54. Kemudian jusa pula. Jusa ni ringkasan kepada jutawan sektor awam. CBA, bagai-bagai, turus bagai-bagai, ada grade dia. Kerja ada grade, syurga ada grade, neraka ada grade. Secara ringkas kerana sebut, neraka yang grade dia paling rendah, grade yang paling biasa-biasa sajalah, tapi panah juga tuan-tuan. Tetapi ulama buat pengkelasan. Neraka yang grade-nya berada di grade yang rendah, neraka itu namanya neraka hawiyah. Tuan-tuan pernah dengar tak neraka hawiyah? Kalau kita nak rujuk di dalam Al-Quran, neraka hawiyah ini Allah Ta'ala rakamkan di dalam surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Tuan-tuan boleh rujuk nanti. Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Kemudian kita akan bertemu dengan satu ayat. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Itu neraka yang paling rendah grade dia. Yang paling tinggi neraka Jahannam lah. Nanti kita ulas sikit nanti. Neraka hawiyah ni ciri penghuninya Allah Ta'ala sebutkan ciri penghuni neraka hawiyah. Penghuni neraka hawiyah ini terdiri daripada salah satunya mereka yang wa amman khaffat mawazinuh, orang yang ringan timbangan amal baik dia. Bukan dia tak ada amal baik, bukan dia tidak buat langsung amal soleh, ada tapi sikit. Maknanya benda tak senonoh tu lagi banyak. Gitulah. Benda baik buat juga, tapi benda tak senonoh tu lagi banyak. Maka mereka ini akan ditransitkan sementara. Nama neraka itu neraka hawiyah. Walaupun kita katakan neraka hawiyah ni biasa-biasa je, tetapi kita kena ingat seminimum siksaan azab api neraka, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau terkena pada kaki yagli dimaguhu, otaknya akan mendidih. Maknanya panah juga. Sebab itu Allah walaupun dia membicarakan neraka hawiyah ini neraka yang bawah, tetapi Allah Ta'ala bagi amaran. Wa amma man khaffat mawazinuh, orang yang ringan timbangan baik dia, fa ummuhu hawiyah, dia akan ditarik ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, awak tahu tak neraka hawiyah tu macam mana kepanasannya? Dijelaskan oleh Allah dengan satu amaran, wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Neraka hawiyah itu apinya tetap panas. Ini neraka yang pertama dari sudut penggredan neraka yang kita bahaskan pada malam ini. Kemudian kalau kita tengok di dalam Al-Quran lagi, ada neraka yang grade dia, darjah dia, martabat dia sikit atas daripada neraka hawiyah. Neraka itu dinamakan sebagai neraka lazar. Tuan-tuan pernah dengar tak istilah neraka lazar? Tak pernah dengar lah. Nanti di dalam Al-Quran kita buka surah Al-Ma'arij balik nanti. Pada ayat yang ke-15 Allah Ta'ala mula menyebut tentang ada satu neraka namanya neraka lazar. Kalla innaha lazar nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a. Panjang dijelaskan. Secara ringkasnya kita sebut penghuni neraka lazar ini terdiri daripada ciri-cirinya, antaranya adalah orang yang menghalangi orang lain daripada buat baik. Orang yang halang orang daripada buat baik. Member tu nak buat benda baik, nak buat amal soleh bagai-bagai, dia tak bagi buat, ataupun dia ajak buat benda tak senonoh. Contoh, kawan ni siap elok dah, berjubah, berkopiah, serban bagai-bagai nak datang kuliah maghrib malam ni contoh.
Jumpa kawan-kawan tengah jalan. Dia cakap apa? Tak payah pergi lah. Kita lepak mamak dulu contoh. Ngeteh dulu. Karaoke dulu. Bagai-bagai alasan. Daripada niat nak buat benda baik tu, dia divert. Dia ubah. Orang tadi tak payah buat lah. Buat benda lain lah. Maka orang macam ni yang menghalangi orang lain daripada buat baik, salah satu daripada ciri penghuni neraka lazah. Faham tuan-tuan? Ini neraka yang kedua. Neraka yang ketiga yang dirakamkan namanya di dalam Al-Quran, neraka itu namanya neraka Hutamah. Pernah dengar tuan-tuan? Neraka Hutamah. Hutamah ni maknanya menghancurkan. Macam blender lah, blender. Blender kan kita masuk lada, bawang, bagai-bagai, kita tekan switch dia tu, hancur habis tu, itu disebut sebagai Hutamah. Perkataan Hutamah di dalam Al-Quran dirakamkan Allah sebanyak 6 kali. Dan ini antaranya disebut di dalam surah, antaranya kalau kita buka di dalam Al-Quran surah Al-Humazah disebut neraka Hutamah. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malahu wa 'addadah. Kita akan jumpa satu ayat, kalla la yumbazanna fil hutamah. Hutamah itu salah satu daripada nama neraka. Dan ciri penghuni neraka Hutamah iaitu orang yang membuka aib orang lain yang asalnya tertutup, orang tak tahu, tenang je, tapi oleh kerana dia yang jaja sebar grup WhatsApp tu, post kat Facebook, buat surat layang, bagai-bagai, aib tu tersebar dalam keadaan yang sedia asalnya adalah tertutup. Ini Allah Ta'ala sebut ni, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang humazah ni, iaitu menyebarkan aib dengan perbuatannya, lumazah menyebarkan aib orang dengan perkataannya. Ada orang mulut tak bergerak tapi tangan bergerak, itu disebut sebagai humazah. Ada orang tangan tak bergerak tapi mulut yang bercakap, itu namanya lumazah. Siapa-siapa yang panjangkan aib yang sepatutnya ditutup, dia akan berada di satu tempat namanya Al-Hutamah. Kemudian sikit atas daripada neraka Al-Hutamah, nama neraka itu namanya neraka Jahim. Ini tuan-tuan banyak jumpa dalam Al-Quran sebenarnya. Sehingga kan perkataan Al-Jahim, neraka Jahim ini Allah rakamkan di dalam Al-Quran sebanyak 25 kali. 25 kali. Kalau Hutamah 6 kali je. Neraka Jahim secara umumnya ciri yang Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran, penghuninya terdiri daripada salah satunya adalah orang yang sepatutnya keluarkan zakat tetapi dia tidak bayar zakat. Dari sudut nisabnya cukup, haulnya cukup syarat dari sudut harta dan kemampuan dia, sepatutnya dia keluarkan zakat tetapi dia menahan kerana dia rasakan kalau dia keluarkan zakat habislah duit dia, maka dia akan diseksa di satu neraka namanya neraka Jahim. Neraka Jahim. Sikit atas daripada neraka Jahim, kalau kita tengok lagi di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut secara khusus ada satu neraka namanya neraka Saqar. Saqar. Sin Qafra. Pernah dengar tuan-tuan? Neraka Saqar. Ma salakakum fi Saqar. Sesama banduan neraka Saqar ni dia tanya sama dia. Ma salakakum fi Saqar. Bah, bapa demo duduk dalam neraka Saqar ni? Dia cakap. Ini bukan saya sebut tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, dirakamkan. Ma salakakum fi Saqar. Apakah yang membuatkan anda, kamu semua ni duduk di sini? Sama-sama banduan duduk cakap. Kalau kita kan di penjara contohnya. Awak buat salah apa? Oh, saya dulu buat salah kerana keseksaan 376 Rogol contohnya. 302 bunuh. Kesalahan apa? Dadah. Sesama penghuni neraka Saqar, Allah rakamkan, mereka bertanya, ma salakakum fi Saqar. Apakah yang membuatkan kamu berada dalam neraka Saqar? Lalu salah seorang mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Amba dulu tak semaya bah. Dia jawab.
Boh, apa demo dalam neraka sakar? Kawin tak semaya, boh dulu boh. Orang azan ke, orang panggil solat ke, baga-baga. Buat benda lain lah. Contoh, dia akan berada dalam neraka sakar. Tanya pula orang lain. Boh, apa demo duduk dalam neraka sakar juga ni? ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Boh, demo ni apa pula? Kawai dulu tak berapa percaya adanya hari akhirat. Kawai dulu leka dengan harta. Macam-macam jawapan dia bagi. Ini Allah Ta'ala rakamkan sehingga kata mereka hatta atanal yakin, sehingga datanglah kepada kami al-yakin. Kalau kita tengok di dalam tafsir, apa maksud al-yakin? Datang keyakinan kepada dia. Al-yakin bimakna al-maut, datang kematian. Yang ni tak solat, yang ni leka dengan harta, yang ni tak percaya pada hari akhirat, tiba-tiba mati. Bila matilah sesama penghuni neraka sakar, mereka tanya, mereka akan bagi jawapan sebab kesalahan inilah yang kami pernah lakukan di dunia dahulu. Itu neraka yang kelima. Sikit atas daripada neraka sakar, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, ada satu neraka lagi namanya neraka sa'ir. Pernah dengar tuan-tuan? Banyak disebut wa sayaslawna sa'ira. Mereka ini akan disambar oleh neraka sa'ir. Neraka sa'ir secara umumnya Allah Ta'ala sebut salah satu ciri penghuni neraka sa'ir, orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang tidak betul. Kalau cara yang hak boleh, penjaga contohnya yang tidak ada kemampuan, dia boleh guna harta anak yatim tersebut untuk bayar pengurusan, untuk bayar elektrik di rumah dia, bagai-bagai beli makanan, boleh. Tapi dengan cara yang tak betul, salah satu yang diancamnya adalah diancam dengan neraka sa'ir. Sikit atas daripada neraka sa'ir, nama neraka itu neraka Jahannam. Ini yang ketujuh. Ada 7 dirakamkan di dalam Al-Quranul Karim. Neraka Jahannam ini induk ataupun ibu kepada segala macam neraka yang ada. Secara umumnya neraka Jahannam ini Allah Ta'ala rakamkan ciri penghuninya. Yang pertama, orang yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Dia mati dalam keadaan syirik, mereka ini akan kekal di dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Ini banyak disebut dalam Al-Quran. Bala man kasabat sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar. Kemudian hum fiha khalidun. Dia akan kekal dalam neraka ini sampai bila-bila. Yang kedua, orang yang berada di dalam neraka Jahannam, orang yang munafik dari sudut akidah dia. Bukan munafik dari sudut perbuatan. Dia munafik ni dua dibahagikan. Munafik dari sudut perbuatan ni contohnya bila bercakap dia berbohong. Munafik dari sudut itu tidak menjatuhkan dia sebagai orang yang kafir, tidak. Munafik akidah ni dia berpura-pura mengakui Allah adalah Tuhan, tetapi sebenarnya apa yang ada dalam hatinya tidak begitu. Contohnya siapa dia? Abdullah bin Ubay dan geng-geng dia. Itu munafik dari sudut akidah. Tetapi ada orang bila bercakap dia berbohong, berjanji dia mungkiri. Itu tidak sampai menjatuhkan hukum kufur ke atas dia. Maka orang yang berada dalam neraka Jahannam ini orang yang munafik dari sudut akidah dia. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang yang munafik dari sudut akidahnya ini dia akan berada di neraka yang paling di bawah. Paling bawah tu neraka Jahannam lah. Dan khabarkan berita mereka akan diberikan azab yang cukup pedih. Siapa lagi akan berada dalam neraka Jahannam? Orang yang membunuh orang lain tanpa sebab yang hak. Tanpa sebab yang betul, dia akan berada dalam neraka Jahannam. Dan orang yang lari daripada medan jihad, dia akan berada dalam neraka Jahannam. Sikit lagi tuan-tuan anda sentuh dalam bab neraka ni sebelum kita masuk pada cabang iman yang ke-10. Yang menolak hadis. Menolak keseluruhan ke ataupun macam mana? Menolak keseluruhan dihukum sebagai kufur kepada Allah sebab dia sedang menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia akan berada di dalam neraka sampai bila-bila. Okey, jelas Kalau kita tengok tadi, orang yang kufur dia akan berada di dalam neraka Jahannam. Dia akan berada dalam neraka Jahannam. Okey. Tuan-tuan, ada satu perbahasan sikit lagi yang anda nak sentuh. Berapakah kita boleh katakan anggaran suhu kepanasan api neraka Jahannam ini? Berapa anggaran dia? Di dalam hadis yang sahih, antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan bagai-bagai imam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-narul lati tuqadu bani Adam juz'un min 70 juz'an min nari Jahannam." Tuan-tuan pernah dengar tak hadis ni? Maksud dia, api yang dinyalakan kepada anak Adam di dunia ni, di muka bumi hari ni merupakan percikan 1/70 daripada kepanasan api neraka Jahannam. Pernah dengar tuan-tuan? Api di dunia 1/70 daripada bahagian kepanasan api neraka Jahannam. Jangan tuan-tuan bayangkan api di dunia ni api yang digunakan pemetik api lighter tu, bukan. Itu tak panas tu. Itu orang padam dengan jari je. Kan, betul tak? Buka tu, tutup dengan jari je. Padam. Maknanya api apa yang paling panas di dunia kena darab dengan 70, itulah anggaran angka suhu kepanasan api neraka Jahannam. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Api apa agak-agak tuan yang paling panas di dunia? Boiling water, air mendidih, tak panas. Itu pun kita dah tak sanggup dah. Nak ambil tangan kita letak dalam air mendidih, tak sanggup. Walaupun suhunya 100 darjah Celsius baru tak panas. Tapi kalau letak, habis putih ni. Dia akan luruh habis. Apa yang lebih panas? Gunung berapi? Tak panas lagi. Anggaran kepanasan suhu gunung berapi, lava ataupun lahar dia mencecah antara 600 darjah Celsius ke 1300 darjah Celsius. Tak panas lagi. Ada lagi yang lebih panas. Apa yang paling panas setakat kajian hari inilah api yang paling panas di muka bumi. Api itu namanya api oxyacetylene. OXYATHELENE, oxyacetylene, iaitu api yang digunakan untuk memotong keluli. Kalau kita tengokkan kedai-kedai welding kan, welder tu dia akan pakai spek hitam tu. Itu yang biasa-biasa je untuk potong besi, baru tu bukan keluli besi. Sebab keluli dia hanya akan terpecah molekulnya pada suhu 1500 darjah Celsius ke atas. Maka api oxyacetylene ni dia boleh mencecah suhu 3000 darjah Celsius. 3000 darjah Celsius, api yang paling panas di dunia. Satu bahagian daripada 70, maknanya 3000 darjah Celsius darab dengan 70, kita akan dapat secara anggaran angkanya kepanasan api neraka Jahannam sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kurang-kurang lebih tepat, wallahu subhanahu wa taala a'lam, kurang-kurang lebih 210,000 darjah Celsius. Itu kalau kita ambil anggaran suhu yang paling panas tu api oxyacetylene. Ada orang tanya, ustaz, berapa suhu matahari? Kalau dia kira ambil suhu matahari, lagi panas lah. Berapa suhu matahari tak tahu, tuan-tuan kena pergi ukur, tak ada ukur, cair dah. Tapi begitulah anggarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, an-narul lati tuqadu bani Adam, api yang dinyalakan oleh Bani Adam di dunia ni, oleh anak cucu Nabi Adam, juz'un, satu juz', satu percikan, min 70 juz'an naru Jahannam, daripada percikan 70 api neraka Jahannam. Api apa yang paling panas di dunia? Darab dengan 70. Kalau kita katakan boleh bersetuju yang paling panas setakat ni api oxyacetylene, suhunya 3000 darjah Celsius, kena darab dengan 70. Contohnya teknologi makin maju, boleh mengukur ada lagi ke suhu kepanasan yang lebih panas, 5000, kena darab dengan 70.
Kalau satu hari nanti 10,000 kita ketemui suhu yang paling panas, darat dengan 70. Itulah anggaran kepanasan suhu neraka Jahannam. Sebab itu di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi gambaran spek ahli neraka kelak di hari akhirat bukan spek JKA macam sekarang ni dah. Bukan spek kecil-kecil macam ni dah. Kalau spek kecil macam ni tak ada masuk lagi, dah rangup habis dah. Dah habis bakar dah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan gigi ahli neraka mencecah, gigi garham, bukan gigi yang lain, gigi garham ahli neraka mencecah besar, saiznya itu sama besar dengan bukit Uhud. Spek besar spek dia. Bahu kanan dan bahu kiri saja memakan masa 3 hari perjalanan unta. Bagaimana saiz? Supaya apa? Baru rasa. Kalau kecil maka takkan rasa gambaran neraka yang cukup dahsyat tadi. Jadi kita sentiasa menyebutkan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Wahai Allah, jangan transitkan kami dalam neraka. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, itu secara ringkas Hana sambung daripada cabang iman yang ke-9 yang kita bahaskan pada pertemuan yang lalu, yang membincangkan 2 topik, iaitu beriman. Orang beriman itu tempat kembalinya adalah syurga, dan orang yang kufur tempat kembalinya adalah neraka. Tetapi ingat, ada juga dalam kalangan orang beriman kepada Allah pun mereka akan ditransitkan sementara ke neraka sebelum dipindahkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Secara umumnya, dasarnya, semua yang meyakini Tuhan yang sebenar adalah Allah, mereka semua akan masuk syurga. Yukhrajuna minan nar man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin minal iman. Allah akan keluarkan seseorang yang ada iman dalam dirinya dari neraka, walaupun iman itu hanyalah sekecil biji sawi, dengan syarat dia yakin Tuhan yang sebenar adalah Allah dan meyakini yang lain itu bukan Tuhan yang sebenar. Itu perbincangan kita pada cabang iman yang ke-9. Anda sentuh sikit masuk cabang iman yang ke-10 dalam kitab kita ini. Kita buka pada muka surat 9 bagi yang ada kitab. Cabang iman yang ke-10, beriman bahawa wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala ataupun mendahulukan Allah Subhanahu wa taala daripada yang lain-lain. Kita tengok dulu firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Maksudnya, ayat yang kita bacakan tadi dari surah Al-Baqarah 165 ayatnya, ada di antara manusia yang menjadikan selain daripada Allah sebagai sekutu. Mereka mencintai sekutu tersebut seperti mana mereka mencintai Allah. Sedangkan orang yang beriman itu lebih cintakan Allah dari segala-galanya. Tuan-tuan, kita garis bawahkan pada ayat tersebut. Poin yang kita nak highlightkan, kita garis bawahkan, orang yang beriman dia lebih cintakan Allah dari segala-galanya. Contohnya macam apa ni? Ada satu orang sahabat namanya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ketika mana dipaksa dia keluar daripada agama tauhid oleh tuan dia. Ketika Bilal ni antara sahabat yang terawal memeluk Islam bersyahadah. Diseksa dia, dilanyak dia, diletakkan batu di atas dada dia. Maka yang keluar daripada mulutnya ketika itu kataan apa dia, tuan-tuan? Ahad. 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 Inilah satu gambaran yang kita garis bawahkan tadi. Orang beriman itu asyaddu hubban lillah,
cintanya kepada Allah melebihi yang lain-lain. Disebut perkataan ahad. Wahid itu satu, tetapi kenapa disebut ahad? Kita bacakan dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kenapa tidak Qul huwallahu wahid? Sedangkan wahid itu satu. Wahid betul satu, tetapi satunya berbilang. Satu wahid ni satu tetapi berbilang. Ada lagi juzuk-juzuk, unsur-unsur yang lain. Tapi ahad memang betul-betul satu, tak berbilang juzuk dia. Contohnya macam mana? Yang diungkapkan bilang ketika diletakkan batu, dia tidak katakan wahid, wahid, wahid. Yang dia katakan ahad, ahad, ahad. Apa beza antara wahid dengan ahad? Kalau wahid dalam bahasa Arab ni disebut sebagai kitabun wahid, kitab yang satu. Tetapi walaupun dinamakan kitab ini kitab yang satu, dia mengandungi juzuk-juzuk yang lain. Dia mengandungi kertas yang berhelai-helai. Dia mengandungi unsur yang lain, campuran-campurannya. Dia mengandungi tulisan-tulisan beribu-ribu perkataan. Walaupun dia dinamakan wahid, kitab yang satu, tetapi ada unsur yang lain yang bercampur, yang merangkumi yang satu tadi. Faham tuan-tuan? Berbeza dengan ahad. Ahad tu memang satu, dan hanya layak disandarkan ahad ini hanya kepada Allah. Sebab itu kalau kita tengok di dalam surah Al-Ikhlas digunakan Qul huwallahu ahad. Siapa lagi contoh yang boleh kita jadikan? Orang yang Allah gambarkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu cintanya kepada Allah melebihi segala-gala yang lain. Kalau tadi kita ambil contoh Bilal bin Rabah. Ada lagi tak sahabat yang lain? Ada, namanya Suhaib Ar-Rumi. Tuan-tuan pernah dengar tak nama ni? Seorang sahabat nama Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Dia orang dari Rum. Rum ni Italia sekarang ni, Itali. Zaman dulu kekuasaan berpaksi kepada dua. Kalau di timur, maka kekuasaan itu dikuasai oleh Parsi. Kerajaan Parsi, satu lagi berpaksikan kepada kerajaan Rum. Suhaib ini berasal daripada Rum. Bila dia dengar ada agama tauhid yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dan para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah, Suhaib Ar-Rumi yang dari Rum, Itali ni, dia orang kaya, keturunan yang baik-baik. Dia sanggup tinggalkan semua kekayaan dia, keluarga dia, lain-lain kemewahan dia. Dia turut berhijrah ke Madinah. Ini contoh orang yang walladzina amanu asyaddu hubban lillah, mencintai Allah lebih daripada yang lain. Sehingga kan bila Suhaib Ar-Rumi sampai di Madinah, 3 kali diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Beruntung Suhaib, beruntung Suhaib, beruntung Suhaib. Perniagaan apa yang dilakukan oleh Suhaib? Tidak lain, tidak bukan, dia mendahulukan Allah daripada segala apa yang telah dititipkan rezeki kepadanya di dunia, tetapi dia letakkan Allah di depan. Inilah yang Allah Ta'ala katakan, ayat yang kita baca tadi, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu, mereka mendahulukan Allah, cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Itu ayat yang pertama daripada cabang iman yang ke-10. Ada satu hadis kita sebut secara ringkas malam ini tuan-tuan. Ada masa kurang-kurang lebih 2 minit lagi. Muka surat yang ke-10. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam As-Sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma.
wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu min kama yakrahu an tuqada lahu narun fayuqdhafu fiha. Hadis ni hadis yang sahih yang membincangkan tentang 3 ciri orang yang merasa manisnya iman kepada Allah. Ada orang dia minum air kopi yang mahal-mahal, pahit, tapi bila dia minum tu macam cicak pula bunyi. Oh, sedap. Orang lain rasa apa yang sedapnya, pahit je. Dia tidak merasai manisnya kopi tadi. Faham tak? Ada orang dia minum Nescafe, oh macam cicak bunyi, sedap. Ada orang biasa je. Sebab apa? Dia dah merasai manisnya Nescafe. Orang lain tak boleh nak cerita sedap benda ni tadi. Begitu juga iman. Siapa-siapa yang ada 3 benda ni pada diri dia, maka dia akan merasai manisnya iman. Yang pertama, secara ringkas kita sebut, orang yang merasai manisnya iman, Allah dan Rasul lebih dia cintai berbanding dengan yang lain. Ini yang pertama. Kalau boleh dalam kitab kita tu, kita buat nombor. Nombor 1, ciri orang yang merasai manisnya iman, Allah dan Rasul dia lebih cintai berbanding dengan yang lain. Yang kedua, dia mencintai seseorang semata-mata kerana Allah. Dia sayang seorang, benci pada orang kerana Allah. Dan yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran selepas Allah menyelamatkannya daripada jalan kesesatan tadi, seperti dia benci api dinyalakan untuknya lalu dicampakkan ke sana. Yang ketiga, orang merasa manisnya iman ni orang yang dah dapat hidayah daripada kejahilan dan dia benci sangat untuk kembali kepada kejahilan tersebut. Jadi tuan-tuan, selesai kita pada cabang iman yang ke-10 dalam kita membicarakan cabang iman, beriman kepada wajib mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan lain kita baca cabang iman yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Allah. Tak ni.